Jadi pada pandangan Tuan Fazrul Rizal, agak-agak siapa sebenarnya yang dirujuknya kalau bukan Far Capital lah. Ini dua soalan lah. Lepas tu soalan lepas ni akan saya ambil daripada komen-komen daripada para penonton ni. Sebabnya kalau contohlah macam isu yang tahun lepas kan, isu multiple submission sifu nilai tu, saya masa mula tengok memang saya tak terfikir Far Capital. Saya terfikir orang lain. Memang saya ada sang sifu tu saya pernah kongsikan, saya sebut terus terang lah kat sini kalau ada yang mungkin anak murid dekat sini boleh jawab lah. Masa first keluar tahun lepas tu, yang saya terfikir boleh sebut sifu nilai dengan budaya modus operandi tu, yang saya terfikir ialah NB. Itu punya ringkasan dia lah. Bukan FR. Dan saya pernah posting tentang dia beberapa tahun sebelum itu. Dan saya share balik posting tersebut. Jadi pandangan Tuan Faizul Ridwan pula, yang baru-baru ni agak-agak siapa sebenarnya scammer hartanah sebenarnya? Tak tahu. Tapi kita dah boleh agak siapa yang menulis. Yang menulis tu sebenarnya seorang je. Yang menulis beberapa confession tu. Kita dah boleh agak siapa. So sekarang ni kita tengah kumpulkan bukti. Right? So kita dah agak siapa lah. Kita dah boleh tahu siapa. Screenshot semua dah ada. Saya just bagi hint lah, macam you juga bagi hint kan. Orang yang buat confession tu adalah orang yang sedang kami saman. Ada 3 orang kan. You pilih lah salah seorang tu. Fuyo. So Zain, sebab tu tak pakai nama betul. Faham tak? Sebab tu tak pakai Facebook account sendiri. Ya, sebab senang je. Kalau betul saya ni buat benda-benda jahat macam ni, letak je nama betul. Apa yang saya boleh buat dengan anda? Kalau betul saya ni you orang, betul tak? Right? So macam I bagi contoh Kenapa I respect Tuan Afian ni is that dulu ingat pasal kes Atomi, right? So you were doing it, you were one of it. Lepas tu you tak pasti. And then at that point of time you tak tahu kan. Bila you dah tahu tu you terus cakap, okay benda ni salah, I tak buat. Dan habis macam tu je. Right? Tapi you tak selindung-selindung. You tak cakap Itomi bukan nama sebenar, right? You just jelaskan, okay benda ni memang clearly ada mission berkaitan dengan kristianisasi. So therefore you cakap, I tak nak libatkan diri dah, I resign. Okay, so bagian komen banyak. Sebab kena saman juga tu. Saya tak ada komen banyak juga. So tapi senang je. Kalau kita tu nak cakap benda tu tak betul, cakap je nama betul. Very simple. Tak perlu nak orang cakap membagi hint-hint yang menyebabkan orang tu terpalit kepada orang lain. Mungkin bukan saya seorang je yang kena yang terpalit. Mungkin juga orang lain tak pasal-pasal. Okay, tapi kalau you nak tanya dengan saya, pendapat saya berkenaan apa yang ditulis dalam confession tu, nampak gayanya memang jelas menunjukkan cerita tu berkaitan dengan Far Capital dan memang ada agenda untuk menjatuhkan saya. So, anda tengok orang yang share tu pun anda dah tahu dah. Orang yang share tu pun memang orang yang memang daripada dulu tak suka saya. Dia jual e-book daripada pesaing saya, right? So, top seller pula tu kan dan apa semua tu kan. So, all I can say is that, like I said, summary dia adalah, okay, kalau you nak cerita pasal confession tu, I think dia memang merujuk kepada saya, walaupun banyak cerita kat dalam tu memang tak betul. Okay, cerita pasal paksa multi-sub, yang tu pasal NDA, semua tak betul. NDA kita, mana ada cerita you tak boleh cerita kalau you rugi. Siapa yang buat cerita macam tu, basically memang tak pernah baca NDA kita, tu nombor 1. Right? Multi-sub paksaan. Betul yang ada komen ni, dia ada perjanjian tak boleh sebar di media. Betul ke ni? Saya punya perjanjian adalah NDA yang klien kena sign adalah you tak boleh cerita berapa harga kita beli property tu sebab kita dah sign NDA dengan property developer. So, yang ni just to bagi tahu business model Far Capital. So, ada 500 unit, katalah 300 unit tu developer tu dah jual pada harga 600,000. Sekarang ni ada baki katalah 100 unit lagi tak terjual. Far Capital beli pada harga 400-450,000. Kadang-kadang 100,000, 150,000, 200,000 lagi murah pada harga 2-3 tahun lepas. So perjanjian yang kita buat dengan pemaju adalah bila kita dapat diskaun banyak ni, kita tak boleh cerita kepada orang luar berapa diskaun yang kita dapat. Sebab apa? Dah ada 300 orang beli pada harga 500,000, 600,000. Sebab tu I pun kena sign NDA. So bila I kena sign NDA dengan pemaju, dan klien saya pun kenalah sign benda yang sama sebab kita tak boleh bagi tahu kat luar jatuhkan harga property. Right? Sebab kesian orang yang dah beli pada harga 600,000. Bayangkan korang beli pada harga 600,000, lepas tu Far Capital dapat beli pada harga 300,000, semua orang tahu. Korang tak marah ke?
Mesti marah kan? Therefore, kita ada NDA. Tapi NDA kita tak pernah cakap kalau you rugi, you tak boleh cakap apa-apa. Okay. In fact, kalau siapa yang pernah datang webinar saya yang saya buat tiap-tiap Ahad tu, bila you dengar perkongsian Dr. Irfan akan cerita dengan you yang dia negative cash flow 400 dalam 2 property dia. Tapi ada 20 property yang dia beli semuanya positive cash flow beribu. So kalau betul perjanjian kita cakap tak boleh cerita pasal kerugian, dia boleh cerita depan 10,000 orang, depan 5,000 orang. So again guys, kalau korang pernah datang webinar kita hari Ahad, apa yang kita cerita semuanya full transparency. Yang mana rugi, apa semua tu kita ada cerita. Bila orang tanya tu saya jawab jujur je. Kan? I think Tuan Afian pun pernah tanya, betul kadar rugi apa semua tu kan? I cakap, I tak tahu kalau klien saya, kita dah cakap kalau kau beli property ni kena buat plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Okay, bila beli property tu, 50% cerita tu kena tahu beli nak beli apa pada harga berapa. The balance 50% tu kena tahu nak buat apa dengan property tu lepas dia beli. Bila klien beli property, kita dah bagi tahu siap-siap. Ini apa yang kau kena buat. Adakah semua klien follow plan tu? Tak semua. Saya jujur cakap, tak semua. So therefore result ada yang berbeza-beza. Kalau anda semua pernah datang webinar Ahad, even perkongsian I think 2 minggu lepas kot daripada Dr. Hadi Rahim, dentist. Okay. Dia beli 6 property. I tanya dengan dia, betul ke kau nak beli banyak-banyak ni bro? Dia insist nak beli 6. Okay, klien tu yang minta. Lepas tu, I tanya dengan dia, rental okey tak? 6 property hari ni semua positive cash flow, cuma tak dapat return seperti yang I cakap tu sebab apa? Dia tak follow my plan. Benda tu kita display live. Tidak ada ambiguity whatsoever. Dekat Far Capital ni kita ada full transparency. So, like I said lah, orang yang termakan fitnah adalah orang yang biasanya tak pernah datang webinar kita, tak faham cara kita buat, and of course, memang betul-betul tak suka kita lah kot. Kalau dah tak suka tu macam-macam kita buat pun dia pun takkan setuju dengan kita. Ni geng-geng Atomi yang masih ada kat lawan Atomi tu hari ni, tak adanya dia nak geng dengan kau lah. Betul tak? Kalau dah tak suka memang tak suka lah. Right? So I think malam ni ada 2 set of orang yang tengah datang menonton video malam ni, right? So nombor 1 adalah orang yang betul-betul nak tahu kebenaran. So you tanya tu sebab you nak tahu kebenaran. Nombor 2 adalah orang yang tak peduli pasal kebenaran. You just tak suka saya, tak suka Far Capital, tak suka apa kita buat. And to me, no hard feelings lah. Tapi you choose untuk sebarkan fitnah, itu terpulang dekat you. Dosa tu you punya kubur kita masing-masing. Itu je lah saya boleh cakap. Right? So you dah besar kan, kalau you rasa okay buat ibadah, lepas tu tiba-tiba sangkut nanti sebab you fitnah macam tu dan terpulang kat masing-masing. Right? Itu semua pilihan kita.